Assalamualaikum, hi, welcome to my YouTube channel. Acha here. So sebab Avery ni dia pandai tau. Dia macam dia tengok kunci tu, lepas tu dia tengok ada satu kunci ni dia ada 14 kopi. Ada satu kunci ni ada 10 kopi. Ada satu kunci ni ada 13 kopi. Jadi dia tengok daripada segi apa ni kunci tu, dan dia nampak ada satu tu yang macam tak ada kopi. Dia macam satu tu je. Sebab tu yang macam dia boleh discover kata itulah kunci dekat pintu ni. So Avery ni dia macam pandai tau. Dia dah tahu dah kata okey apa yang aku perlu buat untuk aku dapatkan jawapan. Avery ni dikira macam dia memang mindset dia critical thinking tu dia macam macam orang main teka-teki. Ada setengah orang kalau kita main teka-teki dengan dia boleh jawab. Dia macam critical thinking dia tu kuat. Bila Libby kata wih pandainya apa semua kan. Lepas tu tiba-tiba intercom tu dia macam bunyi balik tau. And then intercom tu dia cakap macam ni. Acha tak boleh nak direct translate tau. Sebab Acha rasa macam kalau direct translate, macam kalau Acha translatekan dia punya maksud tu dia jadi lain. Suara dekat intercom tu kata sometimes things that appear different from the surface is exactly the same on their core. Jameson tu lah cakap. Kira macam budak umur 18 cakap macam tu. Jadi macam dia macam ada maksud di sebalik dia tau. Dia umpama macam orang main teka-teki. Jadi dia pun ignore je lah benda tu. So Avery ni pun mulalah tinggal dekat rumah Hawthorne's house tu. So bila dia masuk je dekat rumah ni, dia macam Jameson ni ajak lah si Avery ni pergi library. Masuk je library. So waktu tu kira ada Nash, Hawthorne ni, Grayson dengan Xander. Kalau dia pun ni duduk lepak lah dekat library tu. And then Avery ni dia rasa macam orang yang tak boleh diterima lah dalam family dia. Yelah sebab dia pun ni macam adik-beradik. Dia pun ni darah daging. Jadi hang ni macam orang luar tau. Walaupun rumah ni rumah hang, tapi hang still rasa macam hang orang luar. Hang rasa macam not welcome lah. Lepas tu tiba-tiba Jameson ni dia cakap lah, nak tahu tak masa dia buka pintu daripada kunci yang satu tu. Lepas tu Grayson ni macam tak, aku tak tahu. And then Jameson ni cakap dia lebih cepat daripada kita 4 orang. And then dia dapat buka first try sahaja. So Jameson ni kata yang ni pasal pun dia cakap pasal dia. Yang ni pasal pun nak kawan sangat dengan dia ni. And then Jameson ni dia macam cakap lah kat Avery, welcome to Hawthorne's house, mystery girl. So Grayson, ada apa-apa gelaran tak hang nak panggil dekat si mystery girl ni? Or aku nak panggil dia heiress. Heiress tu kan macam orang yang kaya lah, mendapat warisan harta. So Grayson ni dia macam tak, aku tak ada panggil apa-apa. Dan aku cuma nak protect hang je, hang tahu tak Jameson? Lepas tu Jameson ni cakap lah, kata alah, hang tak payah nak poyo lah, hang tak payah nak fake lah. Hang nak protect diri hang je, bukannya hang nak protect orang lain. Sebab Grayson ni dia rasa macam Avery ni menipu tau. Dia macam dia yang buat scam dekat tok depa ni. Lepas tu bila macam situasi Jameson dengan Grayson ni macam makin lama makin macam dia pun dia macam agak macam nak gaduh, nak bertumbuk tu. So Nash ni dia macam main lah dekat tengah-tengah mereka ni. Okay, minta tenang. So Xander, tolong saya bawa Avery ni pergi tunjuk bilik dia. So Xander ni pun okay, dalam on the way kita tu, kita berhenti dekat dapur ke, kita ambil cookies. Lepas tu tiba-tiba Grayson kata tak payahlah duk ambil cookies tu. Xander ni pun macam okay fine, kita ambil scones. Xander ni dia macam very cheeky, macam very fun. So dia pun tunjuk lah dekat rumah, okay ni bahagian east, yang ni bahagian west, yang tu bahagian north. Lepas tu dia cakap lah rumah ni ada secret passage. Macam hang nak pergi ke tempat ni apa semua, dia ada bilik laluan rahsia. Sebab rumah ni besar, jadi laluan rahsia tu banyak tau. Even depa ni yang dah duduk bertahun-tahun pun ada yang depa tak explore lagi. Lepas tu depa ni kira dah ambil scones dekat dapur apa semua. And then Avery ni pun dia tanyalah dekat Xander ni, cakap kenapa hang buat baik dengan aku? Bukan hang patutnya macam benci aku ke macam depa ni yang lain. Tu Xander ni pun macam cakap of course aku benci hang. Siapa kata aku tak benci hang? Tu tengok tu, aku bagi hang scones yang lemon yang tak sedap punya. Ni yang hak yang sedap ni semua aku ambil. Aku tak tahulah apa yang hang buat dekat tok kami. Hang manipulate dia ke, tipu dia ke, apa ke. Tapi yang pasti kalau hang manipulate dia, sebenarnya dia yang manipulate hang. Xander tu kata macam tu. So umpama macam kalau lah Avery ni yang menipu
Tobias ni, tapi sebenarnya Tobias ni yang cerdik, biar hang yang tipu dia. Dia macam tu. Tobias kira macam dia nak kata tok dia ni, hang jangan ingat macam senang-senang nak kena tipu. Apa yang dia buat tu mesti ada sebab. Lepas tu dia pun tunjuk lah, okay, ni bilik hang dekat belah macam contohnya macam West Wing. Kira macam dekat belah tu, kira belah yang Tobias ni duduk. Rumah dia ni macam terlampau besar sampai dia ada macam empat part tau. 4 part. So satu part tu kira macam Tobias tu duduk. So sekarang ni bila Tobias tu mati, Avery ni lah duduk. Kira one part of the house tu pun macam ada macam-macam. Banyak bilik. Lepas tu ada library. Lepas dah kira Avery ni dah macam duduk, dah settle apa semua. Lepas tu Avery ni pun dia macam fikir lah. Dia macam carilah kenapa, apa punca Tobias ni tinggalkan wasiat ni dekat dia. Jadi dia pun pergilah library, dia pergilah check office si Tobias ni, kod-kod lah jumpa apa-apa, tak ada. So bila dia pergi dekat office Tobias ni, Avery ni dia nampak lah macam ada piala, ada sijil berlambak sangat. Dia tengok, oh semuanya nama cucu-cucu si Tobias ni lah, cucu-cucu laki dia yang handsome tu. So dia pun ni macam achieve banyak benda tau. So cucu-cucu Tobias ni bukanlah cucu yang jenis macam harapkan duit tu je, pergi enjoy lah, pergi habiskan duit lah, jadi macam apa ni, macam spoil brat. Tak, dia pun ni memang orang yang pandai, orang yang kreatif, orang yang macam work hard. Jadi dia pun ni macam orang-orang yang macam memang boleh ambil alih bisnes tok dia, ambil alih empire tok depa. Tapi kenapa Tobias ni tak tinggal duit yang banyak pun dekat cucu dia? Kira dia tinggal $250,000 sahaja dekat depa ni. Tu pun waktu depa umur 25 nanti, bukan sekarang. So Avery ni dia macam pelik lah, kata kenapa Tobias ni, lagilah macam banyak tau questions yang bermain dalam fikiran dia. Kira macam dia ni macam sampai tak boleh tidur malam lah, duk fikir kenapa lah dia tinggalkan wasiat. Yelah kalau macam, kalau Aisyah pun fikir, kalau orang tinggalkan kita 46.2 bilion, macam mestilah kita curious kan, kenapa orang ni tinggalkan kat aku. Aku tak kenal pun dia. Sedangkan darah daging sendiri, anak dia sendiri pun dia bagi macam ratus ribu je, ni dia tinggalkan hang seluruh harta dia. Mestilah buatkan hang curious kan. Tapi Avery ni dia bukanlah duduk bilik si Tobias ni, dia kira macam duduk bilik lain lah. Dan sebelah bilik dia tu kira kakak dia Libby tu duduk. Tengah duduk fikir, kata duduk cari jawapan ni, kata kenapa Tobias ni buat benda-benda macam ni. Tiba-tiba dia dengar macam suara orang panggil dia, panggil Avery. Lepas tu macam, siapa panggil dia kan? Lepas tu dia macam carilah suara tu kan, cari-cari. Lepas tu suara tu macam ada dekat dia punya fire pit tu, dekat unggun api yang macam unggun api yang dalam rumah tu. Lepas tu dia kata, unggun api panggil aku. Lepas tu dia pun macam, macam mana ni kan, apa ni kan. Lepas tu suara tu kata, tolong apa ni, macam tarik lilin. Dia pun carilah macam banyak lilin ni yang dekat atas tu. So dia cari ada satu lilin tu macam dia dia handle macam untuk tarik macam tu. So dia pun tarik, and then dia punya fire pit tu pun terbuka dan keluarlah seorang lelaki, iaitu Jameson. So buka je fire pit tu, so Jameson ni keluar. And then Jameson ni dia kata lah dekat Avery ni, aku ingat hang nak tanya pasal kunci yang aku bagi tu, kenapa aku bagi dekat hang. Actually macam dalam family ni semua orang dapat kunci tu, dan semua orang lalui benda tu. Jadi untuk hang macam nak welcome hang dalam family ni, so aku pun bagilah kunci tu dekat hang. And then Avery ni pun dia jawab lah, dia kata, aku rasa family hang dah cukup dah kot, tak payah nak welcome aku dalam family. So hang nak apa ni? Jameson ni pun kata lah, sekarang ni semua orang ada kepentingan untuk gunakan hang. Setiap orang dalam rumah ni nakkan satu benda daripada hang. So di antara kami, yang mana yang hang sanggup bagi apa saja. Aku rasa hang ni merupakan salah satu teka-teki yang tok aku main. Sebab daripada kami kecil lagi, tok kami ni, Tobias ni suka bagi teka-teki dekat kami untuk kami solve. Macam contohnya kami ada macam piano yang kena main certain notes, dan dia akan open macam secret passage ke, lepas tu akan ada something lah. Setiap pintu dalam rumah ni semuanya ada laluan rahsia. Setiap sudut dekat dalam rumah ni pun ada apa ni, secret laci pula. Secret laci. Laci. Setiap sudut dekat dalam rumah ni semuanya ada apa ni, laci rahsia. Ada certain kunci yang dekat dalam rumah ni pun
bukan untuk certain pintu. Dia ada maksud dia. Jadi aku rasa hang ni adalah the final puzzle yang Tobias ni tinggalkan untuk kami. Mesti ada sebab kenapa Tok aku pilih hang. Bayangkan Tok aku ni, si Tobias ni, setiap Sabtu dia akan kumpulkan kami ni dan dia bagi teka-teki untuk kami selesaikan. Jadi mesti ada sebab kenapa hang dekat sini. Aku rasa hang ni macam teka-teki yang last dia bagi untuk kami ni. Grayson duk fikir yang hang ni manipulate tok kami. Maksudnya hang ni scam tok kami something lah yang membuatkan dia ni tinggalkan harta dia dekat hang. Makcik aku pula rasa macam hang ni ada kaitan dengan kami. Maksudnya hang ni macam darah daging kami lah. Tapi aku rasa hang ni memang teka-teki yang Tobias ni tinggalkan untuk kami. So maknanya hang ni special. Kenapa Tobias ni pilih hang? And then every ni dia macam bengang lah. Dia macam marah, dia kata, so hang ingat macam wasiat ni semuanya benda macam permainan je ke? And then Jameson ni pun kata, semua benda dalam dunia ni semuanya permainan. Cuma kita main untuk menang ataupun kita main untuk kalah. Sekarang ni aku nak tahu kenapa Tobias pilih hang. Mesti ada something special pasal hang ni. And then every ni dia pun kata, kalau hang nak something, cakap je apa yang hang nak. Jangan mai sini duk cakap, ya aku ni special lah, apalah. Dah sekarang ni hang keluar, aku tak mau tengok muka hang. And then James pun macam dia cakap lah, oh so hang marah lah. Okay, tak apa. Cuma sekarang ni macam aku curious, kenapa dia pilih hang. So mesti hang pun soalkan benda yang sama, betul tak? Okay lah, tak apalah, aku keluar daripada bilik ni. So aku bagi surat ni dekat hang. Surat yang dia bagi, Jameson ni bagi dekat si Avery ni adalah surat yang wasiat yang Tobias ni bagi dekat setiap seorang daripada mereka ni. So Jameson dia bagi yang surat dia punya. Dalam surat tu dia tulis, sama juga surat ni pun Aceh tak boleh direct translate sebab macam takut maksud dia tu akan jadi lain. Macam umpama macam ni lah, kita bagi pepatah lah kan. Pepatah Melayu cakap air dicincang takkan putus. Kalau versi bahasa Inggeris pula, blood is thicker than water. Kalau kita direct translate yang English punya, blood is thicker than water, maksudnya darah lebih pekat daripada air. Lain kan maksud dia. Jadi macam tak sedap kan. Kalau macam bahasa Melayu pun, kalau kita direct translate pun, air dicincang takkan putus. You chop water never break. Lain kan. So tapi kalau siapa yang nak search maksud dia tu, boleh search lah. Cuma Aceh takkan direct translate. Aceh takkan translate lah benda ni, sebab meaning dia tu macam dia sesuai untuk dalam bahasa Inggeris punya. Sebelum Jameson keluar, dia kata dekat Avery ni, Tobias tinggalkan hang semua harta dia, tapi dia tinggalkan dekat kami hang. So Jameson pun keluar and then Avery pun dia baca lah notes surat yang Jameson ni punya. Dalam surat tu dia kata, better the devil you know than the one you don't. Or is it? Power corrupts, absolute power corrupts absolutely. All that glitters are not gold. Nothing is certain but death and taxes. There by the grace of God that I go, but don't judge. By Tobias Terresol Hawthorns. Jadi dia ada maksud di sebalik dia lah. Mungkin pemahaman dalam dari segi pemahaman Aceh as pembaca, kira benda ni dia macam random, ayat yang random, yang macam maksud dia macam pelbagai maksud tau. Dia tak ada macam certain maksud yang kita baca tu pun kita dah faham. Dia macam even baca banyak kali pun maksud dia tu dah macam jadi lain. And then maksud dia tu macam dia tak kena tau. Baris pertama tu dia tak kena dengan baris kedua. Baris kedua pula tak kena dengan baris ketiga. Dia tak ngah. Dia tak macam sebiji jawapan. Dia macam ada banyak jawapan dalam surat tu. Tapi tak tahu apa. Avery ni dia macam curious tau. Then dia macam bengang lah. Dia nak search lah pasal benda ni. Tapi setiap kali kalau dia nak search tu, macam message masuk lah, call masuk lah. Jadi macam phone dia ni macam non-stop duk bunyi tau. Semuanya daripada student-student yang daripada sekolah dia, cikgu-cikgu yang daripada sekolah dia, tiba-tiba semua pakai message dia. Padahal dia ni macam invisible tau dekat sekolah. Tapi dia pun ni macam tiba-tiba tegak dia. Macam hang tiba-tiba jadi billionaire, lepas tu esok tu tiba-tiba ramai message hang. So kalau hampa nak tahu siapa yang message hang, hampa jadilah billionaire. Tengoklah, tunggu esok tu kan siapa yang message. Tiba-tiba adalah wujud orang yang hang tak kenal, saudara yang tak pernah hang jumpa pun, tiba-tiba message hang. Every ni dia macam tu. Jadi keesokan hari tu, Every ni dia kira start masuk ke sekolah baru lah. Sekolah yang memang orang-orang kaya lah semua pergi. Sekolah yang mega punya, besar, yang macam
dah macam college dah rupa. Jadi sebelum dia pergi tu, Alisha ni macam sempat jumpa si Avery ni, and then dia macam bagi nasihat lah dekat Avery ni. Dia kata, hang bukan orang yang sama macam semalam. Hang sekarang ni orang yang macam orang yang baru. So duit ni adalah power, dan power ni macam magnetic. Umpama macam dia nak kata orang yang ada duit ni, dia ada macam tarikan dia tersendiri. Jadi macam umpama macam nak kata hang hati-hati dengan siapa yang hang berkawan lah. And then Alisha pun macam dia macam belah. Lepas tu yang naik kereta dengan Avery ni, si Jameson ni kira pergi sekolah yang sama. Dia pun ni sekolah yang sama lah. Si Xander tu dia dah pergi sekolah dulu dah, sebab dia suka pergi sekolah awal. Yang si Grayson ni kira macam dah habis sekolah dah graduate dah. Yang si Nash pula of course dia dah habis sekolah kan, sebab dia dah umur 20-an dah. So on the way ke sekolah tu, Jameson dengan Avery ni dia pun macam discuss tau apa yang surat yang Jameson ni bagi dekat si Avery ni. So Avery ni pun dia tunjuk surat dia dekat Jameson ni. And then Jameson ni dia tanyalah, hang tahu ke apa yang dia minta maaf ni? Dia minta maaf pasal apa ni? Lepas tu Avery ni pun dia kata, well, kalau dia minta maaf atas kematian mak aku yang kena penyakit rare, penyakit yang jarang dijumpai dan menyebabkan mak aku mati, so yang tu lah kot. So nak kata Avery ni macam dia being sarcastic je lah. Lepas tu Jameson ni dia tanyalah, hang dapat jawapan apa daripada surat yang aku punya? Avery ni dia sebab dia kompetitif, so dia akan cari jawapan walau macam mana pun. So dalam surat tu kan dia kata, there's the devil that you know is better than the devil that you don't. The devil that Tobias ni tahu mungkin family Hawthorne ni, seluruh family Hawthorne ni, dan the devil yang dia tak tahu adalah aku, Avery. So money can corrupt you, absolutely. So money, so duit ni boleh merosakkan hang, of course. And then dia cakap there's nothing certain than death and taxes. So maknanya dia tahu kata dia nak mati. Tapi kami rasa kami tak tahu kata dia ni ada penyakit ke apa. Okey je, Jameson kata. And then Avery kata, apa yang aku perasan dekat surat hang dia tulis nama penuh dia. Dekat surat aku dia tulis macam initial saja, macam TH. Dekat surat Jameson dia tulis nama penuh. So Jameson kata, so apa maksud dia? Avery kata tak tahulah. Dan Jameson ni pun dia kata, okay sorry, kita dah sampai, so better aku masuk dulu kot, sebab aku rasa macam hang tak patut nampak macam bermesra dengan aku dekat sekolah ni. And then Avery ni pun macam, oh okay je lah kan. Lepas tu Avery ni dia macam takut tak nak masuk sekolah. Dia takut macam semua orang tengok dia, oh dia ni the youngest billionaire, dia ni siapa, tahu perempuan simpanan, kau macam-macam lah benda dalam fikiran dia. Tapi bila dia masuk tu macam semua orang macam tak mau macam pandang dia tau, buat tak pandang dia. So dia macam lagi worse lah daripada macam pandang dia. And then tiba-tiba ada seorang perempuan ni macam rambut hitam, comel kan, main tegak dia. Hang Avery kan, hang kan duduk dengan adik-beradik si Hawthorne tu kan, nama aku Tia. And then Tia ni pun dia kata lah, okay jom aku bawa hang pergi office pengetua. Oh kalau pengetua tu offer hang air kopi dia, hang minum je sebab air kopi dia sedap gila. And then Avery pun macam okay. And then macam dia pun ni macam jalan berdua lah. And then lepas tu semua orang macam tengok lah. Lepas tu Tia ni dia tanya lah Avery ni, so macam mana kehidupan hang duduk dengan adik-beradik Hawthorne ni? And then Avery ni pun macam jawab lah, dia kata okay fine je. And then Tia ni macam dia gelak tau. Lepas tu dia kata dia pun ni macam keluarga yang broken, mess, so takkan jadi okay punya dengan depa ni. Even kalau hang tak ada pun depa ni still broken and mad. And then Avery ni pun macam, kenapa dia cakap macam tu? Kenapa dia kata when, bila dia tak ada? So sampai dia dekat bilik pengetua tu, dia nampak macam ada pergaduhan ni lah yang terjadi. So nampak si Xander ni muka macam kena tumbuk, muka berdarah apa semua. Lepas tu Xander ni macam nampak lah depa ni. And then Xander ni pun cakap lah, dia tegak lah Tia macam, Tia. And then Tia ni pun jawab lah balik, Xander, nampak macam hang kalah je. And then Xander ni pun jawab, mana ada kalah menang dalam lawan robot ni, cuma salah satu robot tu meletup. And then Xander ni dia macam approach Avery, dia kata jangan percaya sangat si Tia ni. Tia ni dia ni manipulatif, so hang jangan percaya sangat.
Lepas tu Tio ni pun katalah, aku just nak tunjuk dekat dia jalan nak pergi bilik pengetua sahaja. And then Zandi ni pun kata, Tio ni ada beritahu tak yang Konstantin tu, yang suami makcik depa Zara tu merupakan pakcik kepada Tio ni. So Konstantin tu pakcik kepada Tia. And pakcik dia ni tengah fight wasiat yang ditinggalkan untuk hang. Jadi hang jangan percaya sangat si Tia ni. Tata dia ni nak pergunakan hang sahaja. Lepas tu Tio ni dia macam cover line lah. Dia kata, apa benda, aku tak tahu apa pasal benda tu. Aku tak ambil tahu pun. So dalam kelas, Avery ni kira macam duduk belajar lah. Lepas tu tiba-tiba macam handphone dia ni duk bunyi je. So dia pun macam pergilah jawab telefon dia. Disebabkan sekolah ni sekolah macam orang kaya. So macam hang tak kisahlah hang nak jawab telefon ke, hang nak buat apa ke, ikut suka hati hang. So Avery ni pun dia jawab lah call daripada kawan dia, si Max. Lepas tu Max ni kata lah, weh, sekarang ni pasal benda ni kenapa ni? Wartawan dah serbu rumah aku nak interview aku, nak tanya pasal hang. Macam sekarang ni kecoh gila kot dekat berita pasal hang. Max ni kata, weh, wartawan pakai call aku, message aku tak berhenti-henti, semuanya nak interview pasal hang. Sekarang ni kecoh gila kot, viral kot pasal hang. Lepas tu Avery ni pun tanya lah, pasal apa kan? Apa dia kecoh apa ni? And then si Max pun kata, hang tak tengok berita ke? Max ni kata, tak, aku tak tengok. Okey lah kalau macam tu, kalau hang tak tengok tak apalah. Tak apalah, ni aku nak letak telefon ni, nanti kita sembang lagi tau. Rupanya dekat dalam berita, si Drake yang ex-boyfriend kakak dia si Libby tu kira kecoh lah dekat TV kan. Cakap mereka ni macam dua perempuan ni perempuan yang tak guna lah.